Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Jamil Saleh, Ahli Dewan Undangan Kawasan Dun Dekil. Yang saya hormati Tuan Nazir Haji Adnan bin Ali Masjid Taman Putra Perdana. Yang saya hormati tidak lain tidak bukan pengurusi pengelola program sambutan Maulid Rasul kali ke-12 Taman Putra Perdana, Tuan Azman. Yang saya hormati semua penyumbang-penyumbang dana bagi menjayakan majlis sambutan Maulid Rasul, NGO, ahli perniagaan, sosial dan politik. Yang saya hormati semua pengurusi-pengurusi rukun tetangga daerah Sepang, pengurusi-pengurusi persatuan penduduk, pengurusi-pengurusi JMB, guru-guru, para pelajar dan sidang hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya memberi penghormatan seluruh kepada ahli kuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul kali ke-12 peringkat Taman Putra Perdana yang bertugas tanpa berbelah bagi untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Turut dialukan tidak lain tidak bukan orang yang masih segak, yang masih tough, yang berusaha, Meja Ustaz Haji Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, pegawai staf 2 agama Markas Tentera Darat, yang penceramah khas kita bawakan untuk tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat di Taman Putra Perdana. Untuk makluman semua hadirin pada hari ini, kehadiran yang telah direkodkan pada pagi ini seramai 1,842 peserta, terdiri dari 28 kontingen yang semuanya berdekat, dan inilah satu gabungan ukhuwah yang kita jalinkan sejak 12 kali sambutan Maulid Rasul peringkat Taman Putra Perdana. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk meneruskan majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala yang menjemput mempersilakan yang berbahagia sahabat dan rakan pengurusi pengelola majlis, Tuan Azman daripada Rukun Tetangga Jalan 6 untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berpaduan dan salam Malaysia Madini ya. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga terima kasih kepada keseluruhan ahli jawatankuasa yang bertugas lumus daripada bulan 8 itu tadi sehingga hari ini untuk kita menjayakan program Maulid Rasul kali ke-12. Program ini merupakan program tahunan yang kita lakukan di Putra Perdana. Alhamdulillah, dengan rasa syukurnya saya dan rasa bangganya daripada apa yang saya perolehi daripada abang-abang saya yang lama, yang sebelum-sebelum ni, pengurusi-pengurusi sebelum ni. Kali inilah kehadiran yang sangat-sangat memberangsangkan. Okey, boleh tepukan kepada kita semua. Melebihi jangkauan kami yang kami jangkakan 1,000 saja. Pada awal mesyuarat kita bajet
maksimum dalam 1000 akan hadir. Tapi alhamdulillah pagi ini tuan-tuan telah tunjukkan kemufakatan Putera Perdana yang mana kita akui. Kalau kita tengok kawasan Putera Perdana cukup luas, ya, daripada Teratai sampailah ke Lake Rashida, dan sampai ke sekolah, sampai ke Amira, sampai ke Sebarak. Perjalanan jauh kita untuk sampai ke masjid ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, ya. Okey, terima kasih kepada yang dihormati Tuan Nazim Masjid, iaitu Tuan Anam, Tuan Imam kita, Tuan Zaifah, dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, seluruh pengerusi KRT setempat, seluruh pengerusi persatuan penduduk, seluruh pengerusi JMB, dan juga kepada sekolah. Kita tengok sekolah kali ini, alhamdulillah ada 3 sekolah. Sekolah agama, sekolah SK1 ya, ataupun SK je kan. SK1 lah, dan sekolah menengah, dengan kehadiran yang begitu memerasakan, sampai 335 orang. Saya cakap masuk je lah. Cikgu Din masuk kat saya, tak boleh lagi, boleh masuk. Alhamdulillah, ya. Dan juga saya mengalu-alukan kehadiran penceramah kita, iaitu Major Muhammad Naim, pegawai staf di Kor Agama Angkatan Tentera. Okey, untuk rasa bangganya tadi kita akan bawalah sehingga ke tahun-tahun hadapan, ya. Selepas ni kita akan pergi ke Siantan pula. Selepas ni kita akan pergi ke Siantan pula untuk jadi tuan rumah untuk Model Rasul yang ke-13. Dan saya mengharapkan kehadiran macam ni juga kita penuhkan juga. Kalau tengok dah daripada ujung sampai ke ujung sini dilipahi oleh manusia di luar pun sana. Jadi rasa bangga itu amat-amat pada diri saya lah sebagai penganjur pada kali ini. Dan juga kita memberikan terima kasih atas ada yang menang. Kita akan umum selepas ini. Kalau bagi saya tidak ada yang kalah pada hari ini, ya. Cuma nasib mungkin tidak menjumlahi tuan-tuan ataupun pasukan tuan-tuan. Saya bagi diri saya, tuan-tuan dah menang keseluruhan pada pagi ini. Tepuk diri pada kan. Okey, tuan-tuan dah menang dah. Kalau tak dapat hadiah hari ini pun tak ada masalah bagi saya. Dengan komitmen yang tuan-tuan beri kepada kami, alhamdulillah. Saya harap program seperti ini kita meriahkan lagi, yang mana kita beri peringati tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah lahirnya Nabi kita, betul? Nabi apa? Alhamdulillah, adik-adik pun ingat. Ya? Jadi kita, cuma saya minta maaf lah, yang mana kami sebenarnya kekurangan dana, jadi kita tak buat lah. Iaitu seperti mana yang lepas kita adakan kutubah dan juga pidato untuk pelajar-pelajar sekolah. Jadi oleh sebab kesempitan dana yang kita alami, kita tak boleh melaksanakan. InsyaAllah di Siantan nanti mungkin ada. Sebab apa? Yang kita pun baru melepasi pilihan raya. So maksudnya penyumbang-penyumbang kita masih lagi orang kata tak dapat memberi sumbangan yang sepenuhnya. Kalau macam YB kita. Terima kasih juga kehadiran YB kita, Datuk Seri Jamal bin Saleh Adun Dengkir, dan juga ahli majlis kita ada kat sana, Cik Sapi dengan Cik Nahar. Terima kasih kerana hadir. Jadi saya rasa tak perlu saya berucap panjang lagi. Kita akan dengar satu ceramah yang akan disampaikan oleh Major Naim. Jadi saya rasa bangga dengan itu.
saya sudahi dengan rasa amat-amat banggalah, senang kita bagi diri saya sebagai pengerusi pengelola pada kali ini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ialah, dan itulah dia sebahagian pengucapan daripada orangnya datang daripada tentera. Jadi ucapannya pun daripada berasaskan ketenteraan jugalah. Semangat beliau pada hari ini pengelola. Jadi macam arahan ya, macam keseronokan itu timbul, bukan sekadar keseronokan, tetapi inilah yang kita sentiasa inginkan di setiap tempat, di setiap tempat manapun kita tinggal. Perpaduan yang sebeginilah yang dikehendaki dalam konteks Islam itu sendiri. Dan juga maafkan saya tidak menyebut tadi, tidak lain tidak bukan yang memainkan peranan di Taman Putra Perdana ini, tidak lain tidak bukan yang saya maksudkan Ahli Majlis Taman Putra Perdana Tuan Naha Anwar Ayub yang berada di hujung sana, yang sentiasa memberi komitmen kepada seluruh 37 kawasan di Taman Putra Perdana ini. Itulah dia ahli majlis kita, dibantu oleh ahli majlis sekitarnya. Tuan Safi'i juga hadir, pengusi-pengusi PIBG, guru-guru yang memberi komitmen kepada majlis sambutan kali ke-12 peringkat Taman Putra Perdana. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih yang tidak terhingga. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya muliakan, untuk tidak melengahkan masa, marilah kita kenakan sedikit yang istimewa kita bawa pada hari ini. Umur 40 tahun, asal Permatang Pauh, Pulau Pinang, berpendidikan ijazah sarjana muda tafsir dan ulum Al-Quran daripada Universiti Al-Azhar Mesir 2009. Ijazah sarjana sains pengurusan pertahanan, perawat perubatan Islam Darussalam, status dah berkahwin, dah berpunya tuan-tuan. Pemegang tauliah ceramah, kuliah dan berkitab Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Pengalaman pernah menyampaikan ceramah di pejabat PM, TPM, KBS, TV Al-Hijrah, TV1, Radio IKM. Aktif berkuliah di masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Di kem-kem, itulah dia orang-orang awak tentera ni kan, di kem-kem pejabat kerajaan dan swasta. Juga pernah menjadi perantara dalam misi Yaman di Riyadh, Arab Saudi tahun 2017, mewakili ATM dalam pertandingan hafzan Quran di Iran 2013, di Riyadh 2015. Beliau juga memegang ijazah sanad pertalian bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran dari Ma'ah Hakirat Subha Mesir. Tidak lain tidak bukan, saya memperkenalkan dan menjemput, mempersilakan yang berbahagia Meja Ustaz Haji Muhammad Naim Haji Ahmad Hafiz, penceramah khas kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Itulah dia orang yang segak, itulah dia tentera yang berpangkat pegawai Warren 2. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, kehidupan kita hari ini dengan tajuk meja, ya. Kehidupan kita hari ini, kita melihat di sekeliling kita
depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Apakah yang kita mahu? Di sebalik jiran-jiran tetangga kita, kenalkah kita dengan jiran tetangga kita? Kenalkah kita kepada kepimpinan pemerintah kawasan kita? Kenapa saya usulkan benda ini? Kerana tajuk ceramah kita pada hari ini, Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Jadi meja saya serahkan untuk memimpin ceramah kita pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata guru saya ketika mana aku memberi salam, sedikit sangat yang menjawab, anggaplah mereka itu berada di dalam sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kaffa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 164. Yang semati tuan pengacara majlis yang handsome, yang kacak, yang hebat. Jangan lupa juga yang berbahagia, yang berhormat Adun Dengkil, iaitu Datuk Seri Jamil Saleh yang turut serta bersama dengan kita pada pagi ini. Yang semati Tuan Nazir Masjid Taman Putera Perdana Tuan Adnan Ali. Yang semati pengurusi sambutan Tuan Nur Azman Syafi'i. Yang semati ahli majlis perbandaran Sepang Zon Putera Perdana Tuan Nahar Nuar Ayub yang turut bersama dengan kita pada pagi ini. Yang semati Al-Fadilah Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal dan saf-saf kepimpinan Masjid Taman Putera Perdana. Tidak lupa juga kepada peserta-peserta kontijen yang sangat hebat dengan sambutan-sambutan dengan penuh gaya sambutan yang tersendiri mengikut kumpulan-kumpulan dan kontijen masing-masing yang begitu canggih pakaian dan etikanya. Mudah-mudahan semua yang kita terjemahkan pada pagi ini, Allah menyaksikan Taman Putera Perdana sedang membesarkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan mengagung-agungkan selawat kepada Rasulullah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati dan datangkan keselamatan, keamanan dan keberkatan kepada seluruh penduduk-penduduk yang berada di Taman Putera Perdana ini dengan kasih sayang Allah dan perlindungannya yang berterusan, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Masya Allah, hebatnya. Ala kulli halnya, terima kasih atas undangan kepada saya pada pagi ini. Saya bila melihat sambutan Maulidur Rasul hari ini, alhamdulillah. Tadi saya datang daripada Putrajaya. Saya cross masuk highway Putrajaya sampai di satu tempat. Haji Wazir beritahu kepada saya masuk ikut jalan tu. Bila saya sampai di hadapan jalan tersebut, jalan ditutup. Saya kata, macam mana aku nak pergi masjid? Jalan tutup habis. Haji Wazir kata ke kanan, selepas itu ke kiri. Lalu saya sampai di sana dan saya masuk ke masjid. Saya pusing belakang. Lalu saya parking kereta di hadapan sana. Saya tengok respon orang-orang yang hadir pada pagi ini, semuanya dengan cara masing-masing, dengan cara berselawatnya, dengan
cara etikanya, berpakaiannya, semuanya nak menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perbuatan yang disuruh kepada kita. Dan saya teringat waktu saya kecil-kecil dulu, sewaktu itu saya berada di Perlis. Saya dibesarkan di Perlis, di Jejawi Permatang, Perlis. Di dalam kuartus tentera, sewaktu sambutan Maulidur Rasul, di sanalah kami geng-geng askar di sana. Saya tu waktu dalam keadaan tersebut saya baru umur macam adik-adik depan ni. Saya menyertai pertandingan nasyid di dalam program Maulidur Rasul tu. Saya menyanyi satu lagu. Saya teringat lagu tu. Bila sambutan Maulidur Rasul, saya mesti ingat lagu tu. Lagu dia lebih kurang macam ni lah. Kalau nak dengar, tolong diam. Maulidur Rasul Rasulina di akhir zaman, Maulidun Nabi Rasulina di akhir zaman, melahirkan, merayakan, meraihkan junjungan kita, meraihkan, merayakan, meraihkan junjungan kita. 12 tanggal lahirnya di Makkah, itulah tempatnya. Di sana mulai tersebar agama Islam mulia. Lebih kurang macam itulah. Senyap pun tadi bising. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini tandanya kita menzahirkan bahawasanya kita meraihkan sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul dengan tajuk yang diberikan kepada saya lebih kurang kekeluargaan lah. Perpaduan asas kekeluargaan, lebih kurang macam itulah tajuk dia. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni, kita yang hidup berkeluarga, keluarga kita berada di dalam Taman Putra Perdana ni. Ni semua keluarga umat Islam. Hari ini kita dipertemukan di dalam masjid, kita baru kenal. Rupa-rupanya jiran rumah kita. Rupa-rupanya kita berada berdekatan sangat dengan rumah kita. Bila ditanya, bila disoal, belakang flat kami je. Baru hari ini berjumpa, baru hari ini bertentang mata. Ini bermaksud apabila kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul, objektifnya dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah yang seringkali memanggil kita untuk hadir ke sini sebanyak 5 kali sehari. Betul kan? Satu taman ni dengar alunan azan ni, dialunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu taman dengar. Hari ini kita hadir menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, hadir meraihkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada sambutan yang begitu hebat yang saya tak pernah jumpa. Hari ini baru saya jumpa di sini. Malam ni ada satu lagi undangan saya di sambutan Maulidur Rasul juga di surah Al-Munir, Taman Seri Kembangan. Dia pandai dalam surah tu, dia tulis satu pamphlet, bawah sekali makanan kambing disediakan. Tuan-tuan, hebat. Agak-agak saya hadir tak hadir? Wajib hadir. Tak. Wajib hadir. Tuan-tuan, macam-macam manusia, macam-macam penganjuran, jenis-jenis penganjuran yang nak boleh tarik minat manusia. Cuma hari ini kita nak tarik minat manusia supaya kita hidup berkeluarga, supaya kita hidup bersatu padu di atas satu akidah yang sama, dengan ajaran Islam yang sama, dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ajaran yang sama. Nabi bawakan risalah-risalahnya kepada kita sekalian untuk kita menghayati apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bawa dari sudut akhlaknya, Nabi bawa dari sudut pengibadatannya, Nabi bawa dari sudut pengamalannya, Nabi bawa dan Nabi cerita dari sudut bagaimana nak menjadi manusia yang cemerlang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup berkeluarga, di antara kita ni ada yang hidup berkeluarga, majoriti hidup berkeluarga. Jika nak cara dan keadaan nak menjadikan keluarga itu keluarga yang terbaik seperti mana keluarganya, akhlaknya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turutilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Senyap mana nampak? Masya-Allah. Masya-Allah, boleh, alhamdulillah. Saya doakan semoga kita menuruti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada yang lain. Kita tidak ada ajaran yang lain melainkan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran yang paling terbaik, inilah ajaran dan tunjukkan daripada Rasulullah yang perlu kita jadikan ikutan yang paling terbaik daripada ikutan-ikutan yang ada di sekeliling kita, di dalam environment kehidupan kita. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lah ajaran yang perlu kita menurutinya. Saya teringat satu lagu, hari ini nak menyanyi, sedap mic ni. Tapi kalau tak sedap minta maaf, maafkan saya. Askar ni dia tak boleh pisah dengan menyanyi, dia kena menyanyi. Veteran-veteran ada ni, dia dengar, dia cakap, dia kata betul ya, betul ya Ustaz. Betul ya. Ada satu lagu berkenaan dengan kita wajib menuruti Nabi SAW. Saya bawa lagu-lagu Islamik lah, saya tak bawa lagu dia kau sayang, aku kau sayang. Itu bukan lagu tu. Tapi yang kita nak bawa lagu ni, lagu jom kita semua menuruti Nabi SAW. Ada satu lagu, tolong diam, dengar. Ikutilah sunnahnya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Rasul. Ikutilah sunnahnya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tidak ada yang lain melainkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, sekarang ini kita nak membentuk keluarga kita, nak bagi jadi keluarga yang betul-betul menjadi asbab sehingga negara kita ini bersatu padu, sehingga negara kita ini menjadi maju disebabkan daripada keluarga yang diberkati Allah. Bagaimana kita nak jadikan keluarga kita keluarga yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ada beberapa tips yang boleh kita amalkan. Kalau nak jadikan keluarga kita keluarga yang cemerlang, jangan dilupai ibu dan ayah itu mesti menjadi penunjuk kepada anak-anak yang dibesarkan atas environment dan rumah tangga kita. Ibu ayah mesti jadi seorang yang tauladan, suri tauladan yang baik kepada anak-anak. Ibu ayah mesti jadi seorang yang tunjuk segala kebenaran daripada Al-Quran dan hadis, daripada baginda Nabi SAW kepada anak-anak kita. Kalaulah ibu ayah, cerita ibu ayah sendiri yang dalam keadaan gagal untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, maka anak-anak apatah lagi mungkin lebih gagal daripada ibu dan ayahnya. Sekiranya ibu dan ayah menghidupkan sunnah Nabi, apa dia sunnah Nabi? Kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, apa dia sunnah Nabi? Banyak sangat sunnah Nabi. Daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, semuanya ada merangkumi sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, sehingga baginda Nabi SAW menceritakan dan sahabat-sahabat Nabi menceritakan segala apa yang diamalkan dan yang diperbuat oleh baginda Nabi di dalam kehidupannya. Banyak. Cuma orang-orang yang nak berjaya, dia akan menjadikan Rasulullah itu sebagai idola dia. Rasulullah itu sebagai idola dan ikon untuk dituruti dan diikuti di dalam kehidupan.
Dia tak boleh bagi jadikan artis sebagai ikutan. Adik-adik, tak boleh jadikan artis sebagai ikutan. Tak boleh jadikan siapa dia? Tak boleh jadikan siapa dia? Penyanyi-penyanyi sebagai ikutan. Tak boleh. Dia mesti jadikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah. Sebab apa Rasulullah, Ustaz? Sebab Rasulullah itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik tingkah laku, sebaik-baik di kalangan manusia. Dialah yang paling terbaik sekali. Boleh adik-adik sekalian? Boleh. Adik-adik aja, makcik-makcik jangan sebut. Makcik-makcik pun baik. Makcik-makcik adik-adik ke? Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Itu yang pertama. Dia mesti bermula daripada ibu dan ayah yang menggerakkan sunnah Nabi di dalam kehidupan. Apa yang perlu buat? Ibu ayah perlu buat apa? Apabila hidup di dalam berkeluarga, hidup dalam rumah tangga, mainkan peranan untuk hidupkan sunnah Nabi daripada kehidupan kita di dalam rumah tangga kita, sampailah kita terjemahkan dia di dalam masyarakat. Bermula daripada rumah tangga kita. Apa dia sunnah Nabi? Yang pertamanya, daripada tidurnya kita sampai kita bangun tidur, semuanya itu sunnah Nabi. Antaranya apa? Yang pertama, qaulan karima, berkata-kata dengan perkataan yang baik di dalam rumah tangga. Cakap yang baik. Boleh ibu ayah sekalian? Bolehlah tu, Masya Allah. Cakap yang baik. Cakap yang baik dan cakap yang boleh memberi manfaat kepada ahli keluarga kita. Contohnya, kita cerita tentang sirah-sirah Nabi, kita ceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi, kita ceritakan apa-apa yang dibuat oleh Rasulullah, supaya anak-anak kita dibesarkan dengan environment diceritakan tentang sirah-sirah Nabi. Ada satu family saya jumpa. Satu family ini family yang hidup beragama. Walaupun latar belakangnya tidak ada agama, tetapi menghidupkan environment dalam rumah tangga itu dengan environment agama. Isteri dia bagus, suami dia bagus. Bila anak dia nak tidur, cuba tengok ni. Bila anak dia nak tidur, dia tepuk anak dia. Dia duduk, dia berada di sebelah anak dia. Anak dia kata, ibu ceritalah apa-apa yang boleh ingat tentang peristiwa Nabi. Cerita Nabi. Anak dia itu dibesarkan dengan sirah-sirah Nabi yang boleh diambil pengajaran sehingga budak tu tidur malam hari mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ayah sekalian, tak cukup dengan itu, dibesarkan majlis-majlis Al-Quran di dalam rumah dia. Ada majlis Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Isteri dia mengaji Quran, anak dia mengaji Quran. Hebat. Tak cukup dengan itu, dipanggil ustaz-ustaz datang mengajar di rumah dia kepada anak-anak dan isteri dia dan suaminya untuk dibesarkan majlis ilmu di dalam rumah tangga dia. Untuk apa tu? Untuk nak welcome keberkatan itu datang ke dalam rumah tangga kita. Kena ada benda-benda macam ni. Maknanya di dalam kehidupan kita hidup berkeluarga mesti diselitkan sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Makcik-makcik dengan cara makcik-makcik, ibu-ibu dengan cara ibu-ibu, pakcik-pakcik dengan cara pakcik-pakcik, adik-adik dengan cara adik-adik. Mesti hidupkan sunnah Nabi. Boleh semua insya-Allah? Masya-Allah, hebat. Kalau begitulah keadaannya, bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat banyak menangis akan umat-umat dia. Tuan dengar apa ustaz nak cakap ni. Baginda Nabi sangat banyak menangis untuk umat-umat dia. Dan dia sangat banyak pengorbanan dia demi pengorbanan dia untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak cerita satu cerita. Satu hari Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tak ceria. Jibril alaihi salam dalam keadaan riak wajahnya yang tak pernah pun mukanya macam tu ketika mana datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril datang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, "Wahai Jibril,
ada apa kena mengena dengan muka kamu ni sampai kamu datang dalam keadaan yang berperwatakan yang macam ni? Jibril kata, sesungguhnya Allah baru hidupkan api neraka ketika ini, dan Allah suruh aku sampaikan kepada engkau wahai Rasulullah, api neraka baru sahaja dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kau berbuatakan sedemikian? Aku nak bagi tahu kepada engkau wahai Rasulullah, api neraka itu dihidupkan selama 1000 tahun lamanya, daripada warnanya oranye menjadi putih, kemudian menjadi merah, kemudian menjadi hitam, sampailah ketika mana nak dimasukkan manusia ke dalam itu dalam keadaan hitam legam api neraka tersebut, menanti manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nabi tanya kepada Rasulullah, Rasulullah tanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah penghuni-penghuninya wahai Jibril? Jibril jawab, ada 7 tingkat manusia akan berada di dalamnya. Makhluk Allah akan dibakar di dalam neraka tersebut, ada 7 tingkat keadaannya. Tingkatan yang pertama, daripada bawah dasar api neraka itu akan diletakkan orang-orang munafik di bawahnya. Tingkatan yang kedua sampailah tingkatan yang keenam diceritakan oleh Jibril alaihissalam. Cuma tingkatan yang ketujuh itu Jibril diamkan. Jibril tak cakap kepada Nabi SAW. Rasulullah tanya, tingkatan yang ketujuh itu untuk siapa wahai Jibril alaihissalam? Jibril kata, tingkatan yang ketujuh itu untuk umat engkau wahai Rasulullah. Lalu baginda Nabi SAW tanya, umat aku yang macam mana yang akan berada di tingkatan yang paling atas ni? Lalu jawab Jibril alaihissalam, umat engkau yang ada dosa besar, yang tidak sempat bertaubat nak bertemu dengan Allah di saat kematiannya, maka dia dihukum di dalam neraka yang besar tersebut. Tuan-tuan dengar elok-elok, ketika mana Jibril menyatakan hal yang sedemikian, baginda Nabi pengsan serta-merta, takut dan sedihnya dan pilunya akan nasib umat-umat dia. Nabi menangis. Nabi kata, kenapa umat aku terlibat di dalam pembakaran di dalam api neraka Allah, sedangkan aku dalam keadaan aku sangat rindu akan umat aku. Tuan-tuan tengok keadaan Nabi bila disebut berkenaan dengan umat dia akan disiksa dalam neraka Jahannam ni. Apa jadi kepada Nabi SAW? Nabi pingsan serta-merta. Bila Nabi sedar, malaikat Jibril alaihissalam sedarkan Nabi. Lalu ketika itu Nabi kata, aku sedih mengenangkan umat-umat aku akan disiksa, sedangkan aku sangat sayang dan rindu kepada mereka. Ibu-ibu ayah sekalian, Nabi rindu kepada kita, Nabi cintakan kepada kita. Inilah sambutan yang akan mendambakan ataupun sambutan yang menunjukkan satu gambaran yang jelas bahwasanya umat Nabi Muhammad yang berada di Taman Putera Perdana ni menyintai Nabi juga atas apa yang kita besarkan pada majlis sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita cinta kepada Nabi SAW, apa yang perlu kita buat? Ada 4 tanda manusia itu cinta kepada Nabi SAW. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, tanda manusia itu cinta kepada Nabi SAW, dia mesti tanam di dalam diri dia bahwasanya dia akan menyintai Nabi lebih daripada ibu dan ayahnya, daripada anak-anaknya, daripada manusia keseluruhannya. Cinta Nabi dia itu mengatasi segala-galanya. Mesti ada perasaan tu baru kita rasa cinta Nabi SAW. Boleh? Susah. Tetapi perlu kita korbankan segala-galanya untuk baginda Nabi SAW. Yang kedua, perlu ada dalam diri manusia apabila dia menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW, iaitu dia mesti ada satu perasaan mempertahankan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi SAW. Dia mesti mempertahankan.
Maknanya kalau ada individu-individu yang tidak bertanggungjawab di dunia ni, yang cuba menghina segala sunnah Nabi, dialah yang akan mempertahankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu mempertahankan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang tanda cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, setelah dia mempertahankan sunnah-sunnah Nabi, segala kemuliaan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama dia mesti mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Amal sunnah Nabi, jangan tak amal dengan sunnah-sunnah Nabi. Saya bila cerita sunnah Nabi ni, ramai orang komplain dekat saya. Dia kata, ustaz cerita je sunnah Nabi, ustaz pun tak ada janggut. Dia kata, boy, dia nampak janggut dia sunnah Nabi, yang lain dia tak nampak. Letih ya pakcik. Aku askar mana boleh taruh janggut. Dia nak suruh taruh janggut macam dia, dia marah kat kita. Dia kata, ustaz pandai ya, cerita tentang Rasulullah, cinta Rasulullah, hubbul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ustaz tak jago pun tak taruh janggut. Saya kata, kak, yang cakap tu makcik. Dia kata, makcik, bukan macam tu. Sunnah Nabi ni banyak. Janggut tu antaranya sunnah Nabi. Saya juga masuk askar ni sebab sunnah Nabi. Okey, ustaz, tak apalah ustaz, minta maaf je ustaz. Nasib baik dia minta maaf. Kalau dia tak minta maaf, dosa dia sampai bila-bila. Jadi janganlah hentam aku macam tu. Janganlah tohmah saya macam tu. Dengan sebab janggut tak nampak, misai tak nampak, jambang tak nampak, ni bukan pengamal sunnah Nabi. Letih ya. Tapi kalau nampak macam ustaz kita tu, imam kita ni, betul lah hidup sunnah Nabi. Dengan ridak dia, dengan janggut dia, dengan jambang dia, Masya Allah kan? Masya Allah. Malu saya kan, cerita sunnah Nabi tapi janggut tak ada. Tapi yang pastinya kita semua ada cara kita masing-masing kan? Ada kita cara kita masing-masing. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak. Berapa banyak kita selawat kepada Rasulullah menunjukkan bila kita banyak berselawat kepada Nabi, itulah yang akan menjadi jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak kita selawat kepada Rasulullah, maka makin dekatlah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makin malah kita berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita makin jauh kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena perbanyakkan selawat. Ada seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau wahai Rasulullah. Waktu subuh tadi, selepas sembahyang subuh, aku sembahyang dan aku tengok wajah engkau, lega hati aku wahai Rasulullah. Kemudian aku balik, aku rindu nak bertemu dengan engkau balik wahai Rasulullah. Tetapi aku menantikan waktu zuhur masuk, barulah aku dapat bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tengok kau waktu zuhur, aku dapat berjumpa dengan kau wahai Rasulullah. Aku balik ke rumah aku rindu lagi nak bertemu dengan kau wahai Rasulullah. Begitulah sampai waktu Isya, sampai waktu nak subuh, aku rindu kepada kau wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa amalan yang boleh aku buat untuk dekatkan diri aku dengan engkau ketika mana di saat alam mahsyar, apabila kita dibangkitkan nanti, aku nak duduk dekat dengan engkau wahai Rasulullah. Apa amalan ya wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Perbanyakkan selawat kepada aku. Lalu dia pun balik. Dia balik, dia rajin selawat, sehari selawat, dan dia jumpa Nabi lagi. Ya Rasulullah, aku dah berselawat kepada engkau wahai Rasulullah. Aku dah memperuntukkan 1/3 dalam hidup aku ini untuk berselawat kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi apakah amalan lagi yang perlu aku buat untuk jadi dekat dengan engkau ketika mana di alam mahsyar nanti? Jawab Rasulullah, perbanyakkan selawat lagi kepada aku. Okey, kalau begitulah keadaannya, aku akan memperuntukkan 2/3 dalam hidupku untuk berselawat kepada engkau wahai Rasulullah. Dia balik, dia selawat. Selawat. Dia jumpa Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, aku dah berselawat kepada engkau. 2/3 aku sudah peruntukkan masa aku untuk kau wahai Rasulullah. Apakah amalan lagi wahai Rasulullah untuk aku dekat
bertemu dengan engkau di alam mahsyar nanti. Jawab baginda Nabi SAW, aksiru alayya as-salah. Maksudnya, perbanyakkan lagi berselawat ke atasku, wahai sahabat. Maknanya Nabi suruh kita berselawat kepada dia dengan sebanyak-banyaknya. Kalau nak dekat lagi dengan Nabi, perbanyakkan lagi. Kalau boleh, sepanjang masa kita ini senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. Kalau boleh, macam-macam. Kalau tak boleh, apa boleh buat? Nah, macam ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, macam kita nak berselawat ni. Selawat ni macam-macam ada di dalam negara kita ni. Dalam ilmu pengetahuan kita, macam-macam jenis selawat ada. Apa selawat ada? Selawat Asy-Syifa ada, selawat Tafrijiyah ada, selawat Ibrahimiyah ada, selawat Jibril ada, selawat Al-Fatih ada, selawat apa lagi? Selawat Al-Anwar ada. Macam-macam selawat ada. Semua tu boleh ke Ustaz? Boleh. Ustaz, kalau banyak-banyak panjang-panjang selawat, macam mana kita orang nak dapat banyak kuantiti selawat tu Ustaz? So kita nak banyak selawat ni Ustaz, kita tak nak panjang-panjang. Ada tak selawat pendek Ustaz? Ni orang-orang yang berpegang dengan mazhab Malasi ni. Faham mazhab Malasi? Mazhab pemalas. Dia nak pendek tapi boleh banyak selawat. Dia tak mau panjang-panjang. Dia tak pentingkan kualiti, dia pentingkan kuantiti. Tu kita. Selawat yang paling pendek, selawat apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tak selawat paling pendek? Sallallahu alaihi, sallu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Macam kita duduk selawat dalam tarawih. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tu kemah tu. Jadi selawatlah kepada Rasulullah mengikut kesesuaian dan cita rasa sendiri. Apa selawat yang kita nak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cerita sikit. Di zaman Sufyan As-Sauri, ini diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin. Di zaman Sufyan As-Sauri ada seorang pemuda. Pemuda ni baru kematian ayah dia. Ayah dia baru mati. Sewaktu ayah dia meninggal dunia, tak ada seorang pun datang ziarah ayah dia waktu ayah dia mati. Tak ada seorang pun. Ayah dia bertukar kulit, daripada kulit putih jadi kulit hitam, kemudian daripada bau wangi terus jadi busuk, sehingga tak ada seorang pun ziarah ayah dia. Tak ada seorang pun ziarah ayah dia. Dia menangis di dalam bilik jenazah. Waktu tu dia bersama-sama dengan ayah dia. Dia menangis. Sebab apalah ayah dia tukang jadi macam ni? Sebab apalah kulit ayah dia jadi hitam legam ni? Sebab apalah ayah dia dihukum sedemikian di saat kematian ayah dia? Lalu dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia menangis tak habis-habis, kemudian dia terlelap, dia tertidur waktu tu. Sewaktu dia tidur, dia didatangi satu makhluk Allah, datang menziarahi ayah dia dan mengusap di hujung kepala ayah dia sampai di hujung kaki. Tangan itu yang menyentuh ayah dia tersebut bertukar menjadi putih berseri, bercahaya manusia tersebut. Lalu sampailah di hujung kaki bauan yang wangi yang keluar daripada ayah dia. Dia tanya, engkau siapa ni? Makhluk apa kau ni? Datang ziarah ayahku, sedangkan tak ada orang yang teringin nak datang ziarah ayahku ni. Tiba-tiba kau datang. Kenapa kau datang? Dia kata apa? Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku datang sebab ayah engkau tak pernah lekang mulutnya berselawat kepada aku sewaktu dia hidup. Maka aku datang untuk nak memuliakan manusia yang memuliakan aku sewaktu dia hidup dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya selawat. Macam makcik-makcik lah, masak beras, masak nasi kan, masak nasi, selawat makcik. Mak-mak kita dulu-dulu selawat sakan, masya-Allah. Mak-mak kita dulu-dulu selawat hebat. Datang anak-anak yang baru kahwin, tak selawat dah, dia nyanyi pula masak. Dia kau sayang.
aku kau sayang, mana satu mahumu. Kau berikannya cinta, kau berikanku cintu. Macam-macam dia menyanyi sambil dia masak berah tu. La ilaha illallah. Tu tak nyanyi lagu TikTok ni. Bom 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 bom. Yang tu lagi merapu lagi. Berah yang kita makan tu kalau makcik-makcik selawat, anak-anak dan para suami bila dia makan daripada kesan ada barakah daripada makcik-makcik yang selawat dan berzikir waktu masak. Suami akan jadi suami yang soleh, anak-anak akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka itu akan menjadikan keluarga yang bertambah kualiti dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Yakinlah. Boleh makcik-makcik? Oh makcik. Boleh tu. Masya-Allah. So makcik-makcik macam mana? Tak payah selawat. Banyak cantik. Kena banyak juga selawat. Makcik-makcik, mulai hari ini pakcik-pakcik kena datang solat berjemaah di masjid. Boleh? Boleh. Wah, tu pakcik tu. Makcik-makcik semayang di mana? Semayang di rumah afdal bagi makcik-makcik. Dalam rumah tersebut kalau ada bilik, semayang dalam bilik itu afdal. Kalau dalam bilik itu ada bilik kecil, semayang dalam bilik kecil itu paling afdal. Itu tempat makcik-makcik yang paling afdal. Faham? Kalau makcik-makcik semayang di rumah, makcik-makcik adalah isteri yang solehah. Faham? Pakcik-pakcik, afdal semayang di mana makcik-makcik? Masjid. Orang lelaki afdal semayang di masjid. Kalau dia semayang di masjid, dia lelaki yang soleh. Kalau dia semayang di rumah, dia lelaki yang solehah. Sekian dimaklumkan. Aku nak semayang di rumah semayang di masjid. Macam-macam lepas ni kalau bunyi azan, iron baju siap-siap selama seminggu untuk suami. Bambang, I dah iron baju you seminggu untuk semayang di masjid Taman Putera Perdana. Pergilah masjid ya. Suruh dia pergi. Bila suami makcik datang masjid, makcik dapat pahala juga. Dia duduk dalam majlis ilmu, makcik dapat pahala. Dia sembahyang sunat di masjid, makcik dapat pahala. Semua tu pahala dapat ke makcik. Hebat tak orang perempuan? Hebat. Sebab tu dengan orang perempuan jangan main-main. Kalau dia cakap tu bahaya. Sekian dia maklumkan. Betul kan? Setuju? Tak setuju? Mana boleh tak setuju? Mesti setuju. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita hidupkan sunnah Nabi, apa sunnah Nabi dalam hidup berkeluarga? Nabi suka bagi hadiah kepada isteri dia. Okey tak makcik? Okey. So pakcik-pakcik kena kerap bagi hadiah kepada isteri. Hidupkan kasih sayang dengan hadiah yang diberikan kepada pasangan. Nabi kata apa? Tahaddu wa tahabbu. Nabi kata, berilah hadiah, nescaya akan bertambah-tambah cinta kepada pasangan kamu. Bagi hadiah. Lepas ni makcik-makcik minta hadiah kat suami. You dengar ustaz cakap, ustaz kata bagi hadiah. You, untuk makluman you, besok birthday I, bagi hadiah ya. Cakap itu je. Orang perempuan dia memang suka dihargai dan dia tak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Setuju? Mana boleh tak setuju? Gila kalau tak setuju. Begitu, tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Hidupkan environment dalam rumah tangga, suka memberi hadiah di dalam rumah tangga. Bagi hadiah. Anak dapat keputusan walaupun peperiksaan semester 1 je, dapat 10A. Nah bang, hadiah. Apa tu hadiah apa tu? iPhone 15 Pro Max. Masya Allah. Baru tingkatan 1 dapat hadiah tu. Agak-agak lah. Agak-agak lah. Janganlah bagi mahal sangat. Bagi yang biasa-biasa lah, cukup-cukup. Jadi maknanya hidupkan environment yang macam tu. Yang ketiga, setelah hidupkan hadiah-hadiah ni, jangan dilupakan hidup pembacaan Al-Quran dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita mesti ada orang baca Quran. Kalau tak boleh isteri, suami. Kalau tak boleh suami, isteri, anak-anak, mesti ada orang baca Quran dalam rumah tangga kita. Boleh. Ini kita nak panggil keberkatan dalam rumah tangga kita, supaya keluarga kita itu bertambah bahagia dengan Al-Quran yang dimasukkan, yang diperdengarkan dalam rumah tangga kita. Bila Al-Quran dibacakan dalam rumah tangga, maka jin syaitan akan lari bertebaran tinggalkan rumah tangga kita. Percayalah.
Rumah yang tak dibacakan Al-Quran, Nabi kata la taj'alu buyutakumul maqabir. Nabi kata jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti perkuburan, disebabkan Al-Quran tidak dibacakan di dalamnya. Sehingga Nabi kata nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumah kamu itu dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Bagi dengar juga Al-Quran. Pagi-pagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makcik baca kat mana? Dalam bilik seorang-seorang. Masya-Allah. Suami baca tak? Tak baca dia. Suami baca apa? Suami baca paper je. Itu suami. Tak apa, dia nak baca apa pun. Kalau dia baca Quran lagi bagus. Begitu. Makcik-makcik, ibu-ibu yang mengandung, ni ibu-ibu yang mengandung, perbanyakkan bacaan Quran supaya environment di dalam rahim ibu itu dimuliai dengan bacaan Al-Quran, biar baby yang ada dalam kandungan tu mendengar Al-Quran. Sebab apa ustaz dia sebut Quran ni ustaz? Cuba dengar. Baginda Nabi SAW menangis kepada umat-umat dia yang tak baca Quran dalam hidup dia. Nabi kata apa? Sehingga dirakam dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30, Allah sebut wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah SAW dalam keadaan baginda menangis, menyatakan sesungguhnya kaum aku, umat aku sudah menjadikan Al-Quran itu untuk ditinggal-tinggalkan, tak nak baca Quran dah. Nabi menangis kalau siapa dia hidup tak baca Quran. Nabi nangis kalau kita hidup kita malas membaca Al-Quran. Nabi teriak kalau kita hidup kita tinggalkan Al-Quran dalam hidup kita. Maknanya kena mengaji Quran hari-hari. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Kemudian yang keberapa tadi? Berapa? Siapa tulis? Tak tulis. Yang keempat. Yang keempat saya sampai yang keenam ni. Yang keenam lepas tu kita tutup majlis kita insya-Allah. Lepas tu kita ada hadiah. Tu hadiah hebat-hebat tu masya-Allah. Siapa yang nak menang ni agak-agak? Sekolah menang ke ataupun flat rumah kita menang? Tu. Komuniti mana yang nak menang tu? Jadi tahniah insya-Allah. Yang keempat, setelah kita membesarkan Nabi SAW dan kita memperbanyakkan Al-Quran dalam rumah tangga kita supaya didatangkan keberkatan dalam keluarga kita. Yang kelima, jangan ditinggalkan majlis di dalam rumah tangga kita. Wujudkan majlis-majlis pembacaan hadis-hadis Nabi di dalam rumah kita. Panggil waktu anak-anak nak makan tengah hari itu, ayah buka kitab apa? Fadhailul A'mal. Baca satu hadis cukup, tak payah panjang-panjang. Mari duduk kejap, kita dengar sikit apa kata Nabi. Dia pembaca. Sesungguhnya baginda Nabi SAW ketika mana dia makan dalam keadaan sedemikian, dia akan ambil makanan yang terdekat, lalu dia diagihkan kepada orang yang jauh kepada dia. Itu sunnah-sunnah Nabi. Baca sunnah-sunnah Nabi di dalam keluarga kita, baca hadis-hadis Nabi dalam keluarga kita supaya bertambah-tambah keberkatan daripada sunnah Nabi SAW. Dan yang keenam, saya nak cerita pada pagi ini, jangan ditinggalkan satu amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah dan dicintai oleh Nabi SAW, iaitu jangan tinggal solat malam. Setiap hari jangan tinggal. Ibu-ibu, kalau ayah-ayah malas bangun tahajud, ibu-ibu semayang sebelah katil dia. Allahu Akbar. Semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar tau, Bangun pula. Isteri aku ni rajin pula hari ni. Mungkin selepas dengar ceramah Maulidur Rasul semalam kot, rajin pula hari ni dia.
dia pun diam. Kita semayang. Waladdallin. Amin. Makcik-makcik baca satu surah. Pendek Yasin. InsyaAllah dia bangun. Dia bangun, terus ambil wuduk, terus semayang. Kesan daripada Yasin, makcik-makcik baca tu. Kalau tak percaya, buat malam ni. Sekian dimaklumkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila manusia yang bangun tahajud, apa dia dapat bila dia semayang tahajud setiap malam? Dia akan mendapat kemuliaan dan ketenangan serta keberkatan dan kebahagiaan yang berterusan di dunia sampailah ke syurga Allah. Di dunia dia mendapat kemuliaan dan dia menjadikan hidupnya kualiti, bahkan Allah bantu dia dan Allah berikan kecemerlangan dalam hidup dia hasil daripada tahajud yang didirikan. Yang tahajud itu disukai dan dicintai oleh Nabi. Nabi suka sembahyang tahajud. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, buatlah apa yang dicintai oleh Rasul. Nabi suka sembahyang tahajud, kita pun kena suka sembahyang tahajud. Tengok Quran kata apa? Quran kata apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu maka bertahajudlah kamu, niscaya kamu akan dibangkitkan di makam yang terpuji. Makam yang terpuji itu tempat siapa? Tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak bangun dengan Nabi, jangan tinggal tahajud. Ibu kena bangun tahajud, ayah kena bangun tahajud, suami isteri kena bangun tahajud, anak pun kena bangun tahajud. Kalau environment itu kita wujudkan dalam rumah tangga kita, insya-Allah nanti akan datang satu benda yang keberkatan. Yang keberkatan itu datang daripada rumah kita. Kalaulah majoriti dalam masjid, dalam area masjid Taman Putera Perdana ni semua pakat bangun tahajud, insya-Allah keberkatan akan turun dalam negeri kita, bahkan di dalam negara kita secara khususnya, insya-Allah. Boleh insya-Allah? Saya rasa itu saja yang boleh saya bicarakan pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya akan memupuk satu perasaan yang terbaik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, sehingga menjadikan negara kita negara yang cemerlang dan yang terbaik, yang diturunkan keberkatan daripada Allah SWT, daripada langit dan daripada bumi untuk penduduk-penduduk yang berada di dalam negara kita ni, insya-Allah. Jadi kita baca doa sikit, kemudian saya serahkan kepada moderator kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, persaksikanlah seluruh jemaah Masjid Putera Perdana pada pagi ini berada di dalam rumah-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini hanya semata-mata mencari redha-Mu, hanya semata-mata menggambarkan perasaan cinta dan kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersempena sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan pada hari ini. Wahai Allah, wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia-manusia hamba-hamba-Mu yang ditambah-tambahkan di dalam hidup kami perasaan cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, walaupun kami tidak pernah melihat wajah dan tubuh badan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kami tetap rindu dan cinta kepada dia, sehingga kami tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya untuk kami menggambarkan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sunnah-sunnah Nabi yang kami turuti itu hanyalah sekadar mana yang kami mampu, tidak sehebat di kalangan sahabat-sahabat Nabi kami, wahai Allah. Namun kami berusaha sekadar mana keupayaan kami yang mampu kami terjemahkan untuk menyampaikan hasrat cinta dan rindu kami buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salam cinta dan salam rindu kami buat junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Khalilallah. Wahai Allah ya Tuhan kami, redakanlah kami ini sebagai hamba-hamba-Mu, wahai Allah. Redakanlah kami ini sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan redakanlah kami ini atas agama Islam yang kami kecapi sampai ke hari ini, wahai Allah. Mudah-mudahan kami teguh dengan iman dan takwa kami untuk-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, perhatikanlah seluruh jemaah yang ada dalam masjid ini, wahai Allah, yang sedang menedah tangan ini, wahai Allah.
mengharapkan keampunan-Mu, mengharapkan keredaan-Mu, mengharapkan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, makbulkanlah hajat-hajat kami yang terpendam di dalam hati kami, wahai Allah. Makbulkanlah segala hasrat dan cita-cita kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, kami nak bangkit bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selawat kami tak banyak mana pun, wahai Allah. Walaupun sunnah-sunnah Nabi kami ini kami tak banyak mana pun untuk kami amalkan dalam hidup kami ini, wahai Allah. Mengikut keupayaan ilmu dan amalan kami sahaja, wahai Allah. Maafkan kelalaian kami, wahai Allah. Kami rindu kepada Rasulullah, namun kami tidak banyak berselawat kepada Rasulullah. Maafkan kesalahan kami, wahai Allah. Maafkan kelalaian kami, wahai Allah, di sepanjang hidup kami di dunia ini bersama kami dan seisi keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, persaksikanlah pertemuan kami ini, wahai Allah, pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Bersurainya kami selepas ini, wahai Allah, persuraian yang mendatangkan keampunan daripada-Mu dan keredaan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, Engkau persaksikanlah kami yang menyambut sambutan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, wahai Allah. Kami bersama-sama dengan sepanduk-sepanduk kami, bersama dengan selawat-selawat kami yang kami berjalan kami ini hanya untuk memartabatkan segala sunnah-sunnah Nabi yang kami akan khabarkan kepada khalayak ramai bahwasanya ada manusia-manusia yang sedang membesarkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, jadikanlah segala pengorbanan kami pada hari ini sehingga berjaya program yang dianjurkan pada hari ini, termasuk dalam orang-orang yang terlibat dalam menjayakan program ini ataupun orang-orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Kau jadikanlah kami semua, wahai Allah, manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam syurga-syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami bimbang di saat ketika mana di alam mahsyar nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal kami sebagai umat Dia, wahai Allah. Sedangkan kami bersama-sama dalam program pada pagi ini berselawat dan mendengar kisah-kisah hidupnya yang begitu hebat, wahai Allah. Maafkan kami, wahai Allah. Kami tidak mau hidup kami di alam mahsyar Nabi tidak kenal kami. Kami nak hidup kami di alam mahsyar nanti Nabi mengenali kami dan Nabi mencari kami untuk menyelamatkan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih di atas nikmat Islam yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih di atas nikmat kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini, wahai Allah. Terima kasih di atas sunnah-sunnahnya yang kami cuba tiru di dalam kehidupan kami, yang cuba kami amalkan. Dan terima kasih Al-Quran yang Engkau berikan ini kepada kami, wahai Allah, untuk kami membacanya sehingga kami mengenali akhlak-akhlak Nabi di dalam kehidupan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada moderator.